Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, cikgu bersyukur. Okey, pada pagi ini cikgu nak berkongsi lagi dengan bahan pengajaran berkaitan dengan tajuk yang ketiga, elektrik, di bawah tajuk kecil rintangan. Okey, sebelum kita pergi jauh, cikgu nak mudahkan kamu sedikit berkaitan apa yang kamu faham berkaitan dengan rintangan ini. Rintangan ni cikgu boleh katakanlah senang mudah, pelajar boleh anggap dia sebagai halangan, sebagai halangan. Okey. Jadi kita kenal dahulu apa yang dimaksudkan dengan konduktor ohm dan juga konduktor bukan ohm. Konduktor ohm ini kita apabila dia mematuhi hukum ohm lah. Konduktor ohm ni apabila dia mematuhi hukum ohm, manakala konduktor bukan ohm ini apabila dia tidak patuh kepada hukum ohm. Okey, jadi kita pergilah, cikgu jelaskan dahulu. Sebelum kita pergi kepada rintangan ini, cikgu suka nak jelaskan kepada pelajar, okey, apakah hukum ohm yang dimaksudkan di dalam konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Jadi hukum ohm ni sebenarnya arus yang mengalir melalui satu konduktor, arus yang mengalir melalui satu konduktor. Konduktor ni yang membawa arus lah, wayar ke dan sebagainya. Okey, sifatnya adalah berkadar langsung dengan beza keupayaan. Ini yang dimaksudkan dengan hukum ohm apabila merentasi dua hujung konduktor itu dengan syarat. Ini syarat yang amat penting. Syarat telah dibagi, maka kita ingatlah, syaratnya adalah suhu dan keadaan fizikal konduktor itu adalah tetap. Ini syarat bagaimana suatu hukum ohm itu perlu dipatuhilah. Okey, so apabila penyataan hukum ohm menyatakan bahawa ianya berkadar terus, ini adalah graf yang sepatutnya lah, V simbol, maka dia punya unit SI dia adalah V, I simbol, maka unit asalnya adalah ampere. Okey, berkadar terus maksudnya garis lurus yang melalui asalan. Seterusnya kita lihat dulu berkaitan dengan rintangan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rintangan? Simbolnya R lah. Okey. Rintangan ni ditarikkan sebagai nisbah beza keupayaan. Ini beza keupayaan V merentasi konduktor itu terhadap arus elektrik. So kita dapat ni lah, apabila ada perkataan nisbah ni, nisbah, inilah dalam bentuk nisbah, R sama dengan V per I. Atau sebenarnya hukum ohm ini sebenarnya boleh tulis sebagai V sama dengan IR. Maka rintangan, sebab itulah kita dapat nisbah, beza keupayaan dengan arus yang mengalir di dalam letak, di mana simbol standard ataupun simbol specialnya adalah ohm lah. Dan simbol yang setara adalah volt per ampere. Ini simbol yang setara. Jadi seterusnya, cikgu nak kongsi dengan kamu eksperimen mudah macam mana nak mengkaji hukum ohm. So kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara bahan ni cikgu ambil arus daripada YouTube lah, elektrik dan beza Khairul keupayaan Anwar. yang merentasi panjang suatu konduktor ohm. Kita perlukan ialah bekalan arus terus, atau kita boleh juga menggunakan sel kering, wayar penyambung, riostat, emitter, gawai konstantan 50 cm panjang, pembaris dan juga voltmeter. Hidupkan suis dan laraskan riostat supaya bacaan arus pada emitter adalah 0.2 ampere. Kemudian rekodkan bacaan pada voltmeter. Ulang langkah eksperimen bagi bacaan arus 0.3 ampere.
0.4 ampere, 0.5 ampere dan 0.6 ampere. Jadualkan semua data yang diperolehi, plotkan graf beza keupayaan V melawan arus I. Daripada graf yang diperolehi, tentukan keturunan graf dan hubungan antara beza keupayaan dan arus. Okey, alhamdulillah tamat dan mudah saja eksperimen ini. Okey, kita teruskan pengajaran kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Yang ini adalah berkaitan dengan eksperimen yang kita lihat tadi. Di dalam buku teks pada muka surat 100. Pada muka surat 100. Cuma yang cikgu nak highlightkan di sini adalah berkaitan dengan galeri maklumat ni. Nilai SWG ni. Konstantan wayar tadi dah disebut. So nilai konstantan wayar tu ada nilai standard dia SWG, berapa nilai dia. So sebenarnya SWG ni merujuk kepada diameter bagi setiap jenis dawai lah. Semakin besar nilai SWG, semakin kecil diameter dawai. So ini pelajar kena faham. Semakin besar diameter, semakin kecil diameter dawai. So langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa melaksanakan eksperimen ini adalah yang pertama, pastikan sambungan dibuat dengan betul dan ketat. Kemudian elakkan peralat semasa mengambil bacaan ammeter dan voltmeter. Pastikan semasa mengambil bacaan pada cermin latar belakang jarum tidak ada bayang-bayang. Kemudian yang seterusnya adalah matikan switch selepas bacaan diambil. Ini mengelakkan haba memberi kesan kepada eksperimen. So langkah berjaga-jaga ni amat penting. Boleh ditanya di dalam soalan kertas 3 sebelum ini dan mungkin juga ditanya dalam soalan amali bertulis yang kamu akan duduki tidak lama lagi. Okey, so ini adalah jadualnya eksperimen tadi. So kita akan lihat dekat sini perbezaan antara konduktor ohm dan juga konduktor bukan ohm. So sebenarnya konduktor bukan ohm ni pelajar buat juga sebenarnya, digalakkan buat di dalam buku teks ada pada muka surat 101. So inilah perbezaan ketara di antara dua eksperimen tersebut, iaitu yang pertama kita akan dapat satu graf yang melalui asalan, berkadar terus, di mana V berkadar terus dengan arus. Yang ini kita dapati dia mematuhi hukum ohm lah. Dan yang kedua kita dapati ianya tidak mematuhi hukum ohm, garis lengkung melalui titik asalan juga. So kita akan nampak hubungan di sini yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana hubungan itu ditulis berdasarkan graf yang telah diplot. So kalau graf yang mematuhi hukum ohm, kita akan kata V berkadar secara terus dengan I, manakala hubungan bagi V dengan I untuk konduktor bukan ohm, kita akan nampak dekat sini V bertambah dengan I. So kita boleh, kalau kita tengok dekat sini, kalau cikgu buatkanlah, kita lihat. Kita tengok dekat sini, apabila cikgu plotkan I, kita akan dapatilah sini ada I, katakan I1. So kita akan dapat bacaan V1. Yang paling penting adalah V bertambah dengan I. So kadar pertambahan voltan untuk konduktor ohm tetap, tetapi bagi konduktor bukan ohm adalah meningkat. Rintangan untuk konduktor ohm adalah malar, tetapi rintangan bagi konduktor bukan ohm adalah meningkat. So ini pentinglah bagi pelajar membezakan antara konduktor ohm dan juga konduktor bukan ohm. Okey, sedikit penjelasan di sini berkaitan graf konduktor bukan ohm. Okey, cikgu bacakan di sini. Graf menunjukkan hubungan antara beza keupayaan V ni simbol dia dengan arus I bagi sebuah mentol berfilamen tungsten. Semua mentol di dalamnya ada filamen lah. Ini bukan LED, mentol biasa. So dawai konstantan yang digunakan dalam mentol berfilamen merupakan konduktor ohm. So itu semua orang tahulah, pelajar di luar sana pun faham.
Oleh kerana filamen mantle bergulung. So, bila bergulung, kesannya adalah filamen ini menjadi panjanglah. So, apabila arus yang mengalir melalui bertambah, suhu dawai meningkat dan pada waktu yang sama, rintangan turut meningkat dan lampu akan menyala. Pada ketika ini, dawai tungsten merupakan konduktor bukan ohm. So, inilah yang contoh bagaimana kita nak jelaskan konduktor bukan konduktor yang kata pengalih yang tidak mematuhi hukum ohm di mana kita akan lihat di sini berlaku pertambahan suhu dan juga arus yang meningkat. Okey, seterusnya kita nak lihat perbezaan di antara dua litar yang utama dalam litar elektrik, iaitu litar sesiri dan juga litar selari. So, Fajar fahamkan betul-betul. Okey, nanti kita akan buat sedikit pengiraan yang memerlukan pelajar memahami perbezaan di antara arus dan juga beza keupayaan di dalam litar sesiri dan juga litar selari. So, untuk arus bagi litar sesiri seperti ini, okey, arusnya, okey, ini terminal ni kita sambunglah. Kalau positif, ini negatif. Ni kalau kita cantum semula So, arusnya sama. Okey, untuk litar sesiri arusnya adalah sama So, untuk I1, I2 ni, I1, I2, I3 sama sebenarnya dengan arus yang dibekalkan Kemudian beza keupayaan. Okey, so apabila kita lihat dekat sini ada rintangan, maka R1, R2, R3 akan memberi kesanlah pada beza keupayaan. So, di mana beza keupayaan keseluruhan untuk litar sesari V1 tambah V2 tambah V3, manakala untuk rintangan R total ni, biasa kita cakap R total atau rintangan berkesan, R1 campur R2 campur R3. So, kecerahan mantul untuk litar sesiri adalah sama dan kesannya adalah malam. Untuk litar selari pula, dia berbeza dengan litar sesiri. Kita perhati kat sini, I dia adalah I1 tambah I2 tambah I3. Terbalik kita dapat angkat sini. V dia pula adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan sama dengan V keseluruhan. Dan cara mengira rintangan kita buat dalam bentuk salib dengan kelebihan untuk litar selari inilah mentol dapat menyala dengan terang. Dapat menyala dengan terang. Sebab setiap mentol mempunyai rintangan yang berbeza. Itu adalah kelebihan bagi litar selari. So, kita lihat sedikit pengiraan. So, contoh ini ada di dalam buku teks pada muka surat 104, 105 lah. Cikgu ambil saja dalam buku teks. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, litar ini dengan R1 masing-masing R1 2 ohm. Okey, cikgu labelkan supaya pelajar nampak. R2 adalah 4 ohm dan R3 adalah 12 ohm, di mana susunan ni pelajar kena nampak yang ini sesiri, yang ini selari lah. Ini sesiri. Sebenarnya ini sesiri. Tapi yang ini adalah selari. So, cikgu boleh buat juga macam ni. Okey, kita bahagi dua. Gambar rajah yang sama. Gambar rajah yang sama. R2 sini, R3 sini, R1. Okey, gambar rajah yang sama lah. So, dekat sini kita cari R total dia 1 per R dengan 1 tambah R2 tambah 1 per R3. So, R total keseluruhan adalah, tambahkanlah R
salingkan dengan R total ni. Itu nanti kita lihatlah. Kita akan lihat nanti. Ada pun soalan yang pertama ni. Macam mana kita nak menghitung rintangan berkesan. Itu jumlah rintangan yang ada di dalam lita yang kita nampak ni. Dalam lita rajah 3.1, 3. Okey, kita buat analisis di sini. Okey, kita nampak dekat sini jumlah rintangan dalam lita selari. Ni selari R2 dan R3 adalah lita yang selah. Seperti cikgu dah tunjuk. Okey, jadi kita kenakan salingan. Okey, satu R4 ni sebenarnya R total lah. Kita nak cari R yang sepadan untuk lita selari ini. So sebenarnya kita boleh buat 1 per R pun boleh. Tapi ini dibuat 1 per R4. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting pelajar faham kenapa R4 atau R. Okey, cikgu buat jugalah sini R ataupun R4. Jadi kita buat salingan sini. Tadi kita tahu sini adalah untuk R2 adalah tadi 4 ohm dan 12 ohm. Okey, R2 tadi adalah 4 ohm. Sini adalah 12 ohm. Jadi kita masukkan kat sini. Menggunakan pecahan kamu dalam matematik, kamu akan dapat salingkan semula. R atau R4 kamu adalah 3 ohm. Okey, manakala untuk mencari rintangan berkesan, inilah lita yang setara. Ini adalah lita yang setara kita tukar tadi. Inilah R4 tadi ataupun R yang cikgu labelkan tadi. Jadi tambahkan saja R sama dengan R1 tambahkan dengan R4. So 2 ohm tambah 3 ohm kita dapat 5 ohm. Okey, soalan yang kedua. Okey, kita nak cari arus dan beza keupayaan merentasi perintang. 2 ohm. Ni perintang 2 ohm lah. Ni perintang 2 ohm. Ni 2 ohm. Sini tadi 4 ohm. Sini 12 ohm. Jadi jumlah arus yang mengalir dalam lita tadi. Sebab kita dah kira rintangan berkesan dia 5 ohm. R total tadi rintangan berkesan 5 ohm. Jadi kita gunakan formula V sama dengan IR dan manipulate ia supaya dia menjadi I. Jadi kita akan dapatlah 6 bahagikan dengan 5. 6 kat mana? 6 adalah voltan yang dibekalkan. 5 adalah rintangan berkesan tadi. So arus di dalam lita adalah 1.2 ampere. So sekarang ni kita nak lihat macam mana arus ini mengalir. So arus mengalir, so kita nampak tadi dalam lita siri I sama dengan I1. I ni I adalah sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan IT 3 sama. Jadi kita akan nampak dekat sini hubungannya I1 sama dengan I. Maka beza keupayaan untuk perintang 2 ohm ini, kita gunakan formula ini V sama dengan IR. Okey, so di sini dibuat V1 hubungannya V1 dengan I1 dengan R1. So 1.2 kalikan dengan 2, so kita akan dapat 2.4 volt. Okey, jadi pelajar dah nampaklah penting sangat-sangat kita bezakan bagaimana kita nak cari arus, nak beza keupayaan dan rintangan berkesan dalam lita siri dan lita selari. Itu contoh yang baguslah. Okey, seterusnya untuk soalan C, kita nak mengira rintangan berkesan pada perintang 4 ohm dan juga 12 ohm sini. Sini 4 ohm, sini adalah 12 ohm. Jadi kita nampak lagi sedikit sebanyak hubungan arus dalam lita ini. So untuk perintang 4 ohm dan 12 ohm ni pula, kita lihat beza keupayaan tadi kita tahu 6. Beza keupayaan tadi kita tahu 6. Bagaimana kita dapat 6? Sebab dalam lita ni hubungannya adalah voltan dihitung apabila V1 campurkan dengan V2 lah. Jadi kita manipulate formula ini. 6 tolakkan dengan 2.4. So kita dapat tadi V1 adalah 2.4 sebelum ini. So kita dapat 3.6 volt.
oleh kerana R2 selari dengan R3. R2 selari dengan R3. Kita dah nampak tadi dalam jadual bahawa V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sebab itu kita dapat 3.6 volt. Sebab sama. Sebab V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Itulah sebabnya. Kemudian arusnya kita boleh kira lah. Bila dah dapat V, kita boleh kira arus lah. Kita manipulate formula Ohm tadi. V sama dengan IR. Ini asalnya. So, kita akan dapat 3.6 dah dapat tadi. Dah hitung. Bagikan dengan 4. Okay, R adalah 4 sebab itu yang dibekalkan. So, kita akan dapat 0.94 ampere. Dan terakhir, kita cari untuk arus 12 ohm. Okay, sama juga. V tadi sama. Hubungan dah tahu. So, bahagikan dengan 12. 12 ni adalah R3. So, kita akan dapat 0.3 ampere. Ini contoh yang baik lah. Belajar mesti, clue dia belajar mesti faham perbezaan antara arus, beja kepeaan dan rintangan berkesan dalam lintas siri dan juga selari. Okey, contoh 2. Okay, kita nak tengok kat sini. Lebih kurang sama juga contoh. Okey. So, cuma cikgu nak tunjukkan pada awak dekat sini. Cikgu bagi 2 lah. Supaya pelajar faham. Ini R total dia. R total sama dengan R. Katakan cikgu kata R sini R1, sini R2. So, R1 campur R2. Okey, kat sini R3, R4 tambahkan dulu. Tambahkan dulu. So, ni tambahkan. Tapi hubungan antara R3 dengan R4 dan R5 ada selari lah. So, bila dah selesaikan untuk, katakan cikgu labelkan sini sebagai bahagian A. Ni cikgu labelkan sebagai bahagian B. Selesaikan setiap bahagian, baru kita boleh cari R keseluruhan atau rintangan berkesan lah. Itu yang kita akan buat pada soalan yang pertama. So, kita mulakan. So, kita akan nampak lah. Nampak ni R1. Tambahkan dulu. 2 tambah 2 dapat 4. Kemudian hubungan. Hubungan dia akan jadi macam ni lah. Litar yang sama. Litar yang sama telah dipermudahkan. Okay, tetapi hubungannya selari. So, kita gunakan hubungan salingan. So, kita akan dapat 2 ohm. Kemudian, ini adalah litar yang selari. Litar yang selari. Litar yang sama. Maksudnya, litar A transform kepada litar B, transform kepada litar C. Dengan rintangan yang telah diselesaikan dalam setiap gambar rajah tadilah. So, kita tambahkan. Okay, 4 tambah 4 tambah yang baru kita dapat tadi 2. So, kita ada 10 ohm. So, kita dah cari rintangan berkesan. So, untuk soalan B, kita nak cari diberi dekat sini soalan B tadi apa soalan B dia suruh cari arus yang mengalir melalui emitter. Arus yang mengalir melalui emitter. So, kita gunakan V sama dengan IR. Rintangan berkesan kita dah ada 10. So, kita akan dapat 0.5 ampere. Dan soalan terakhir, beza keupayaan merentasi titik A dan B serta VAB. Okey, so rintangan dia dekat sini kita lihat. Okey, R2 kita dah tahu tadi mana R2 sini. Okey, dia beri 2 ohm. Okey, sama kat sini 2 ohm. So, arus yang mengalir adalah 0.5 ampere. So, beza keupayaan V sama dengan IR. Kalikan saja kita dapat 1 volt. Sama juga, pelajar kena faham. Cikgu ingatkan, penting sangat-sangat pelajar faham bagaimana mengira atau menghitung arus, menghitung beza keupayaan dan menghitung rintangan berkesan untuk litar selari dan bersiri. Okey, seterusnya cikgu nak paparkan di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan konduktor. So, yang pertama panjang konduktor. Kita lihat dekat sini. R adalah berkadar terus dengan panjang konduktor. Kita boleh nampak sini. Berkadar terus itu melalui kosong lah.
Semakin panjang dawai konduktor ini bermaksud rintangannya semakin tinggilah. Kita nampak dekat sini pendek. Untuk beza keupayaan grafnya seperti inilah. Lain sedikit ini untuk beza keupayaan melawan arus. Ni rintangan melawan panjang panjang konduktor. Ini adalah transform lah sebenarnya kita nampak dekat sini. Yang inilah yang V dengan I lah. So V dengan I. So kita akan dapat cari rintangan kita akan dapat cari rintangan melalui kecerunan. Untuk graf V per I ini, so R sama dengan V per I. So R kita bandingkan tengok kat sini kita kena fahamlah macam mana mentafsir gambar raja graf V melawan I ini berkaitan dengan panjang, sederhana dan juga pendek Okey, apa lagi? Ada pun di sini kecerunan graf VI memberi masuk rintangan suhu. Secara umumnya rintangan meningkat dengan suhu. Secara umumnya lah. Kita nampak sangat sini. Okay, semakin tinggi suhu maka rintangan semakin meningkat. Kemudian luas keratan rentas konduktor. So kita akan nampak sini R berkadar songsang dengan A. Yang pelajar kena faham berkadar songsang dia tak akan sentuh pada paksi R, dia tak akan sentuh pada paksi A. Itu yang dimaksudkan kadar songsang. Dan kita boleh tukar. Kita boleh tukar salah satu paksi. Contoh A apabila kita salingkan 1 per A, kita akan baca dia R berkadar terus dengan 1 per A. Atau bila kita balikkan A 1 per R berkadar terus dengan A pun juga boleh So ini adalah hubungan grafnya yang cikgu cakap tadi dawai halus SWG 32, sederhana SWG 26, dawai tebal SWG 22 ni yang cikgu cakap tadi semakin tebal nombornya semakin kecil. Kemudian untuk jenis konduktor logam pula kita dapati dekat sini nikrom lebih besar daripada konstantan, lebih besar daripada kuprum dan lebih besar daripada perak. Apa maksudnya? Rintangan ni sebenarnya tak elok lah. Rintangan ni bukan tak elok. Rintangan ni perlu. Cuma nak beritahu dekat jenis. Jenis ni membawa maksud rintangannya lebih besar lah. Rintangannya lebih besar daripada konstantan dibandingkan dengan kuprum dan dibandingkan dengan perak. Okey, ini adalah satu jadual yang menarik bagi cikgu untuk kamu faham faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan So yang pertama kita ada panjang konduktor, kemudian kita ada suhu, kemudian kita ada luas keratan dan terakhir kita ada jenis konduktor logam. So yang ini pula adalah ringkasan daripada eksperimen 106 hingga 110. So daripada eksperimen tersebut kita dapati ada satu formula yang merumuskan berkaitan dengan eksperimen tersebut. Yang pertama kita nampak dekat sini R berkadar terus dengan M dan R berkadar songsang berkadar terus dengan 1 per A. Apa yang berlaku dalam matematik apabila kita buang simbol ini, kita gantikan dengan sama dengan akan wujud satu pemboleh ubah barulah. Iaitu rho kat sini dipanggil sebagai kerintangan dawai. Pemalar kerintangan dawai dan formula ni kita akan dapati satu formula lah yang berkaitan dengan rintangan iaitu rho kalikan dengan panjang bahagikan dengan A. Ini ada dalam buku teks muka surat. Kita tengok 110 lah. 110. Jadi selesai pengajaran kita pada pagi ini. Jadi tugas murid adalah pelajar boleh bacalah aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan harian pada muka surat 111 dan kamu ada sedikit bahan bacaan berkaitan dengan superkonduktor, bukan konduktor, semikonduktor, konduktor dan semikonduktor pada muka surat 112 dan penyelesaian masalah pada 113. Jadi inilah bahan perkongsian cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.